بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. Sila Ustaz. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. Bab berhubung dengan larangan ataupun tegahan membaca ayat Al-Quran pada ketika rokok dan sujud. Pada ketika rokok dan sujud kita disunatkan membaca tasbih. Nanti kita akan jumpa hadis-hadisnya. Subhana rabbiyal azim ketika kita rokok, subhana rabbiyal a'la ketika kita sujud. Jadi kita tidak disunatkan membaca sebarang ayat Quran ataupun mana-mana ayat Quran ketika rokok dan juga ketika sujud. Okey, terus. حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة اخبرني سليمان بن وحيب عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابيه عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف ابي بكر فقال ايها الناس انه لم يبقى من مبشرات النبوة إلى الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. Imam Muslim dengan sanadnya menyebut daripada Ibnu Abbas, dia kata telah membuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tirai rumahnya ataupun biliknya, dan di dalam keadaan manusia sedang sembahyang, bersedang berada di dalam saf di belakang Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu Rasulullah kata, wahai manusia, tidak baki ataupun kekal lagi perkara-perkara yang menggembirakan berhubung dengan kenabian. Rasulullah dah bagi bayangan. Al-mubasyirat maknanya yang kabar yang memberi kegembiraan tentang kenabian. Maknanya kalau wafatnya Rasulullah, berita tentang wahyu itu dah tak ada. Maklumat-maklumat daripada wahyu ilahi tak adalah. Bila Nabi SAW wafat, terpotonglah wahyu. Jadi kita baca mubasyirat, maknanya baca dengan isim fa'il. Kerana di sana ada asyaratul mubasyarat. Maknanya 10 perkara, 10 orang yang diberi kabar gembira. Sahabat kan? Ada 4 orang khalifah dan 6 yang lain. Itu golongan yang diberi kabar gembira. Dibaca mubasyarat. Dibaca dengan isim maf'ul. Yang ni kita baca dengan isim fa'il. Jadi melainkan ar-ru'ya salihah. Setelah Nabi SAW wafat, berita tentang kenabian iaitu wahyu dah tak ada. Jadi orang Islam ni, orang yang beriman, dia rasa seronok dengan datangnya wahyu. Kerana datangnya arahan dan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi wafat, berita gembira diperolehi daripada mana? Nak dapat daripada mana? Iaitu ar-ru'ya salihah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Jadi ulama tafsir mentafsirkan ayat itu bahawa berita gembira bagi orang beriman ni bila Nabi tak ada dah habis, melainkan mimpi yang benar. Mimpi daripada orang yang beriman kepada Allah.
Okey. Lalu Nabi sebut lagi mimpi yang berlaku kepada orang Islam, dan Nabi sebut lagi bahawa ketahuilah sesungguhnya aku dilarang daripada membaca Al-Quran ketika rokok dan sujud. Siapa yang melarang Nabi? Iaitu Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang Nabi SAW membaca mana-mana ayat Quran ketika rokok dan sujud. Larangan kepada Nabi merangkumi larangan kepada umatnya. Maka kita juga dimakruhkan untuk baca mana-mana ayat Quran ketika rokok dan ketika sujud. Sebab bukan tempat dia. Tempat bacaan ni iaitu ketika qiyam, berdiri. Jadi kalau kita nak ikut logiknya, kita baca, dulu dah kita sebut kan, baca ku Allah ni 3 kali menyamai sebuah Quran. Jadi kita baca ku Allah 3 kali ketika rokok ataupun sujud. Ganti daripada Subhana Rabbiyal A'la ataupun ganti daripada Subhana Rabbiyal Azim. Tak boleh. Hukum dia makruh dan memang tidak dibenarkan, Nabi larang. Jadi yang sunatnya tang tu kita baca apa? Kita baca tasbih, bukan Quran, bukan mana-mana ayat Quran. Adapun Nabi kata, ada perokok itu hendaklah kamu mengagungkan padanya akan Tuhan. Masa rokok itu kita agungkan Allah Ta'ala. Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Tuhan yang Maha Agung. Dan wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud, hendaklah kamu bersungguh-sungguh ketika kamu berdoa. Sebab apa? Ini di antara tempat yang Allah Ta'ala ada harapan Allah Ta'ala makbulkan doa. Sebab Nabi kata faqaminun an yustajabalakum. Layaklah akan doa itu diperkenankan bagi kamu. Mana ketika sujud tu di antara tempat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perkenankan doa. Okey, terus. قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني سليمان بن صحيب عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عبد الله بن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوم في مرضه الذي مات فيه وقال اللهم هل بلغت 3 مرات إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له. ثم ذكر مثل حديث سفيان. Yaraha al-abdu maknanya hamba itu melihat akan mimpi. Au turahu, au tura lahu, ataupun diperlihatkan kepadanya. Okey, di dalam riwayat ini, riwayat yang kedua ini, wa ra'suhu ma'subun fi maradihi. Rasulullah itu dia tarik langsir bilik dia di dalam keadaan kepala dia berbalut. Dibalut kerana sakit. Itu ada tambahan dalam riwayat ini. Dan kesakitan itu, kesakitan yang dialami oleh Rasulullah SAW itu yang membawa kepada kematian. Selepas tak berapa lama daripada itu dia pun meninggal dunia. Okey, terus. Hari ini panjanglah kita baca di dalam riwayat yang lain kan. Umpamanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan matan yang panjang. Okey, terus. حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدث أنه سمع علي بن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. Jadi dalam riwayat ini diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bahawa Rasulullah SAW melarang dia membaca ayat Quran ketika rokok dan sujud. Larangan kepada Sayyidina Ali merangkumi kepada semua manusia, semua umat. Okey, terus. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا رافع أو ساجد. Okey, terus. وحدثني أبو بكر بن إسحاق أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه قال
نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاك. Jadi Sayyidina Ali dia tak kata nahakum. Dia kata nahani. Sebab apa yang dia dengar daripada Rasulullah nahani. Bila dia nak riwayatkan kepada orang dia kata nahani, bukan nahakum. Di sini kalau kita belajar di dalam ulumul hadis, di dalam bab tahammulur riwayah. Di dalam bab tahammulur riwayah ini perawi dia kena ambil 100% sebagaimana yang disabdakan ataupun disampaikan. Apabila dia bercampur dengan cerita lain yang lain daripada tajuk ataupun isu yang dibincangkan di dalam hadis, dipanggil mudraj. Dia masuk sesuatu yang lain. Maka hadis itu ditolak. Hadis itu tambahan itu ditolak. Okey, yang ni sebab itu Sayyidina Ali kata apa? Aqulu nahakum. Dia kata wala aqulu nahakum. Aku tak sebut kepada kamu nahakum. Sebab dalam riwayat itu nahani. Rasulullah sebut dengan perkataan itu. Sayyidina Ali sebut dia dengar pada Rasulullah tu, Rasulullah larang dia. Dia ambil daripada Rasulullah tentang mufrad, bukan dengan lafaz jamak. Okey, terus. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي وحدثنا داود بن قيس حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. Okey, terus. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وحدثني عيسى بن حماد المصري أخبرني الليث أن يزيد بن أبي حبيب قال وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا ابن أبي فديك حدثنا الضحاك بن عثمان قال وحدثنا المقدمي حدثنا يحيى والقطان عن ابن عجلان وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة بن زيد قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال وحدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر أخبرني محمد هو بن عمرو قال وحدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي إلى الضحاك وابن عجلان فإنهما زادا عن ابن عباس عن علي النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع ولم يذكروا في رواية النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس. Okey, terus. وحدثنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي ولم يذكر في السجود. Okey, terus. وحدثنا عمرو بن علي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس أنه قال نهيت أن أقرأ وأنا راكع لا يذكر في الإسناد علي. Okey, terus. باب ما يقال في الركوع والسجود. Jadi apakah yang nak dibaca? Bila tidak boleh dibaca sesuatu ayat Quran ketika rokok dan ketika sujud. Ketika sujud dan rokok ni kita nak baca apa? Okey, akan disebut di dalam hadis yang selepas daripada ni. Okey, terus. حدثنا هارون بن معروف وعمر بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. Okey, terus. Maknanya ketika pada sujud diperintahkan supaya perbanyakkan doa. Dulu dah kita sebut kan? Kita dah bahas dah. Doa-doa ni dalam bahasa apa? Itu dibahas oleh Imam Nawawi di dalam Majmu'. Jadi, sebahagian ulama kata, kalau di dalam sembahyang ini, mesti dalam bahasa Arab lah. Itu satu pandangan. Kalau di dalam bahasa Arab pula, adakah
doa itu mesti maksur, mesti doa yang didoakan oleh Nabi. Tak semesti. Sebab Nabi dia adalah doa-doa dia. Mungkin hajat kita tak sama dengan Nabi, kita boleh doa berdasarkan kepada hajat kita. Itu kalau di dalam bahasa Arab. Kalau di dalam selain daripada bahasa Arab pun sebahagian ulama membolehkan. Dia tidak termasuk di dalam kalam. Kan di dalam hadis yang lain, bila Rasulullah peringkat permulaan Islam, Rasulullah sembahyang, sahabat bersembang di belakang. Itu Rasulullah tegur, inna hazihi salah la tasluhu min kalamin nas. Sesungguhnya sembahyang itu tidak sah, tidak boleh daripada sesuatu daripada perkataan manusia. Jadi ulama bahas panjang pula kalau doa selain daripada bahasa Arab ni. Sebagian ulama kata tak boleh lah, sebab dia merupakan percakapan. Pendapat yang lain kata tak, ini bukan percakapan biasa, ini doa. Yang tak bolehnya sembang biasa-biasa. Ketika sujud doa walaupun dalam bahasa yang bukan bahasa Arab boleh. Itu ada pandangan. Yang tu dah kita bahas panjang di dalam majmuk dulu. Okey, terus. وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة ابن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجده وأوله وآخره وعلانيته وسره. Tak semestinya sebagaimana yang biasa kita baca tu, subhana rabbiyal a'la. Ada lagi zikir-zikir yang lain, doa-doa yang lain yang dibaca oleh Rasulullah. Okey, terus. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. Jadi Rasulullah takwil Quran. Takwil Quran ayat apa tu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi dalam doa tu Allah Taala suruh tasbih kan dan suruh istighfar. Jadi lalu Rasulullah pun bacalah subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Okey, terus. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. Okey, terus. حدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. Jadi Rasulullah SAW ini bila turunnya ayat Quran idza jaa nasrullahi wal fath, dia sembahyang, melainkan dia akan baca doa tadi. Subhanaka rabbi bihamdika allahumma ighfirli. Ketika rokok ataupun sujud. Jadi ini zikir ataupun tasbih yang dibaca oleh Nabi SAW. Okey, terus. حدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الأعلى حدثنا داوود عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قال فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Okey, terus.
وحدثنا حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبر ابن جريج قال قلت لعطاء كيف تقول أنت في الركوع قال أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فأخبرني ابن أبي مليكة. Okey, jadi ini sebab banyak zikir-zikir tasbih yang dibaca Rasulullah. Jadi kita boleh pilihlah mana-mana zikir ataupun tasbih yang dilazimi oleh Rasulullah SAW dibaca ketika rukuk ataupun ketika sujud. Okey, terus. عن عائشة قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. Okey, terus. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو سلمة حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Jadi kita tengok dalam hadis ni kan. Dah kita baca dalam riwayat Bukhari falma ghaza. Disebut perkataan wamas. Di sini faltamas tuhu. Maknanya Rasulullah sentuh, Aisyah sentuh akan Rasulullah. Lalu dia kata fawaqa'at yadi ala batni qadamai. Dalam riwayat ini dia kata terkenalah tangan aku atas perut kaki Rasulullah, atas tumit kaki Rasulullah. Perut kaki ni kena. Maknanya berlaku sentuhan lah. Isu di sini berlaku sentuhan. Jadi Rasulullah terus menunaikan sembahyang tanpa dia berhenti. Jadi di sinilah sebahagian pendapat yang kata berlaku sentuhan lagi perempuan tak batal tu. Cuma satu qaul di dalam mazhab Syafi'i, dia kata malmus, maknanya yang disentuh. Sebab Rasulullah disentuh kan? Rasulullah disentuh. Tetapi kalau yang menyentuh, batal. Itu dalam salah satu pandangan di dalam mazhab Syafi'i. Tetapi bagi ahli hadisnya, berlaku sentuhan, yang menyentuh dan disentuh tidak batal. Tidak batal. Cuma di dalam perbahasan aulamastumun nisa itu dibahaskan oleh ulama. Disentuh di situ sama ada dengan maksud sentuh dengan tangan ataupun sentuh dengan makna jima'. Semalam saya dah bincang isu ini di Baitul Ilmi. Cuma kalau tuan-tuan tak tengok, saya ulang sekali lagi. Imam Syafi'i kita diambil dua dalil daripada ayat Quran. Sentuh ini kalau di sudut bahasanya, asal-asal makna sentuh ni dengan tangan lah. Bila sentuh dengan tangan, di dalam kaedah bahasa Arab, al-aslu fil kalam al-haqiqah. Asal-asal ni dalam bahasa Arab, di sudut kalam bahasa Arab ni pegang hakikat. Maksudnya kalau sentuh mesti dengan tangan, bukan dengan makna yang lain. Lalu dikuatkan dengan dua ayat Quran di dalam surah Al-An'am satu. Walau nazzalna, apa tu ayat tu? Walau nazzalna alaik Quran fi qirtasin. Apa Ustaz? Walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim. Sekiranya kami menurunkan Al-Quran itu dalam bentuk kertas, mereka akan menyentuh. Sentuh dengan apa? Dengan tangan. Lalu Imam Syafi'i ambil dalil yang kedua di dalam surah apa? Surah Jin. Anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Yang jin kata dia nak sentuh langit dengan tangan. Jadi Imam Syafi'i kata, asal makna kalau sentuh dengan tangan lah. Maknanya bukan kata Imam Syafi'i tak ada dalil Quran. Sebab tu orang yang mengaji hadis, kalau ada kita berbeza dengan mana pandangan ulama', kita jangan mudah nak condemn. Kita perkecilkan pandangan mereka. Mereka pun ada dalil. Cuma, kuat tak kuat, itu perbincangan lain. Yang pentingnya dalil ada. Tetapi, kalau kita tengok dalam Al-Quran, sentuh di dalam Al-Quran,
Selain daripada dua ayat ini, semua dengan makna jima'. Oleh kerana itu, pendapat yang kuatnya, sentuh laki perempuan ni tak batal. Itu kita tarjihkan kuat tak kuat. Tentang dalil, sama-sama semua mazhab ada dalil. Semua imam, semua ulama ada dalil. Kalau kita tengok sebuah Quran itu, sentuh, walam yamsasni bashar, disebut sentuh juga. Cerita Maryam kan. Selain daripada dua ayat, semua cerita dengan makna jima'. Sebab itu kita nampak kalau usul Al-Qurannya, sentuh itu bukan dengan makna sentuh tangan. Okey, terus. Panjang ya? Dah cuti dah sebulan lebih, panjang sikit tak apa-apa ni ya. Lambat lagi tempat nak berhenti ni. Okey, terus tak? حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو سلمة حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي وحدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخيري أن عائشة نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. Okey, terus. Itu pun sebahagian doa tasbih yang dibaca oleh Rasulullah. Okey, terus. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبرني قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخيري قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. Okey. Cuma dalam riwayat Muslim dia yang biasa dibaca dia tak tengkukan riwayat itu Yang kita baca apa dia? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dalam riwayat Muslim tak ada wa bihamdihi itu. Cuma dalam riwayat lain. Sebab itu bila kita baca, kalau kita tengok di dalam Al-Um sendiri, maknanya tambahan tu tak ada tuan-tuan. Dia kalau kita nak baca yang selain daripada yang tasbih-tasbih yang panjang tadi, subhana rabbiyal azim umpamanya, jangan ataupun tidak digalakkan kita menambah wa bihamdihi. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam apa yang disebut oleh Imam Syafi'i di dalam Al-Um pun tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan. Dia sampai subhana rabbiyal azim sahaja. Subhana rabbiyal azim. Dia tidak ada bihamdihi. Begitu juga subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la pun sama, tidak ada tambahan. Dan di dalam Majmu' Imam Nawawi pun tidak ditambah. Kalau kita tengok jilid yang ke-3, muka surat 372. Idza raka'a qala subhana rabbiyal azim. Cuma apabila tambah itu, Imam Nawawi sendiri sebut, dia menakalkan perkataan Abu Daud. Kalau yang ada tambahan itu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salasan, wa idza sajada qala subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan. Itu kalau sujud. Qala Abu Daud nakhafu alla takuna hazihi ziyadatu mahfuzatan. Imam Nawawi kita tambah itu tidak mahfuz. Apakah yang dimaksudkan hadis yang mahfuz? Hadis yang mahfuz ini dia kata, kita tengok dalam istirahnya, huwa hadisul ladzi rawahu al-awsaq mukhalifan lima rawahu as-siqatu bi ziyadatin aw naqsin fi sanadi awil matani. Maknanya maksud hadis yang mahfuz itu hadis yang perawinya yang sangat siqah bertentangan dengan perawi yang siqah.
perawi yang lebih sikoh bertentangan dengan perawi yang kurang sikoh. Maka yang kurang sikoh itu kita tak terima. Mahfuz ini, dia, lawan mahfuz ni maknanya syaz. Lawan mahfuz maknanya syaz. Maka hadis tadi syaz. Hadis yang ada tambahan wa bihamdihi itu syaz. Syaz itu berlaku kepada matan dan juga boleh berlaku kepada sanad. Umpamanya kita tengok kalau di sudut berlaku kepada matan, kepada sanad dan matan, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam bab faraid. Anna rajulan mata ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yada' warithan illa 'abdan huwa a'taqahu fa a'tahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mirathahu. Jadi hadis ini syaz di sudut dia punya sanad. Hadis ini kalau kita tengok dalam riwayat Tirmizi secara marfu'. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ini secara marfu'. Tetapi marfu' dan juga muttasil. Tetapi Imam Nasa'i meriwayatkan hadis ini secara mursal. Dia direct terus kepada Rasulullah tanpa disebut akan sahabat. Maka hadis ini di dalam riwayat Nasa'i tidak diterima. Tak terima bukan maknanya matan hadis ini tidak sahih, tetapi tang sanad dia ghairu mahfuz dipanggil. Ghairu mahfuz sebab dia riwayat secara mursal. Cuma kalau kita bahas bab mursal pula banyaklah perbahasan ulamanya, ada yang terima, ada yang tak terima, ada yang terima dengan syarat nak beramal dengan hadis yang mursal. Okey, itu maknanya kita panggil syaz di sudut apa? Di sudut sanad. Adapun syaz di sudut matan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud kecuali Imam Nasa'i sahaja, iaitu hadis annahu tawadda'a wa masaha 'ala khuffain. Rasulullah berwuduk, dia sapu atas dua khuf. Dia itu dikata di sini, ulama di dalam memberi ulasan terhadap hadis ini dikata faqad rawahu bihadzal lafzi jam'un kabirun minar ruwah. Jadi orang yang meriwayatkan hadis ini satu kelompok yang besar. Bertentangan dengan satu riwayat yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab At-Taharah wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal jawrabain wa na'lain. Rasulullah sapu di atas dua stokin dan dua kasut. Maka riwayat ini ditolak. Kita terima riwayat yang di atas tadi. Yang di bawah tadi siqah juga, tetapi yang riwayat di atas yang Rasulullah sapu di atas dua khuf lebih siqah. Maka hadis ni syaz. Okey, apa yang saya nak sebut? Hadis yang berhubungan tambahan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu syaz, maka dia tidak kuat. Yang kuatnya macam mana? Subhana rabbiyal azim, berhenti sekat tu. Ataupun subhana rabbiyal a'la. Tentang tambahan subhana rabbiyal wa bihamdihi itu dia ada 3 penyakit hadis ni. Sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama hadis. Di antaranya Lais ini dia muskil tentang nama seorang perawi ini dalam riwayat Abu Daud. Kalau tuan-tuan tengok hadis yang ke berapa? 869. Pertamanya Lais dia muskil tentang perawi sama ada Ayub bin Musa ataupun Musa bin Ayub. Nanti saya baca terus secara matan secara penuh. Haddatsana Ahmad bin Yunus haddatsana Lais yakni Ibn Sa'din an Ayyub bin Musa atau Musa bin Ayyub an rajulin min qaumihi an Uqbah bin Amir bimaknahu. Okey. Tadi kita sebut masalah yang pertama, dia syaz di sudut matan hadis. Yang keduanya, dia istirab di sudut sanad.
Yang ketiganya, salah seorang daripada lelaki yang meriwayatkan hadis ini tidak dikenali. Lais sendiri dia tak sebut siapa namanya. Tetapi kalau sekiranya tak sebut atas nama sahabat, tak apa, an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tu tak apa, sebab kullu sahabi undulun, selain daripada sahabat tidak terpelihara tentang kesikohannya. Jadi hadis tiga masalah penyakit yang ada kepada hadis tentang tambahan bihamdihi itu. Nampak yang tiga alasan atau penyakit yang telah kita sebutkan tadi. Jadi kesimpulannya macam mana hadirin sekalian? Jadi kalau bacanya sampai sekat tu, ya itu yang paling baik. Banyak lagi lah kalau tuan-tuan buat kajian kan, ulama-ulama yang sebut tentang penyakit hadis yang ada tambahan itu. Tapi kalau kita baca dalam kitab-kitab yang biasa-biasa dalam mazhab kita Syafi'i, memang ada lah. Seperti kita baca kitab apa? Kalau dalam Ibnu Hajar tu, Tuhfatul Muhtaj, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Nihayatul Muhtaj, Syekh Ramli, ada tambahan. Dia kata li itba'. Ibnu Hajar dan Syekh Ramli kata li itba', kerana ikut Nabi. Sebab itu kadang-kadang kita bahas hadis, kita kata benda ni tak ada. Ada mana-mana individu ataupun kelompok, dia kata ada dalam kitab sekian. Memang ada dalam kitab, tapi dalam kitab tu ambil dalil di mana? Sekarang ni ada tuan-tuan, bila ada orang hadis bincang tentang isu-isu yang berkaitan dengan hadis ini, hukum fiqh berkaitan dengan hadis ni, adalah yang kita tarjihkan, adalah hadis-hadis yang kita dimasukkan dalam kitab yang kita tolak. Dia kata dia ni pandai pada ulama ni. Adakah dia lebih pandai daripada ulama sekian-sekian dia sebut? Kita pun boleh tanya juga. Adakah dia lebih pandai daripada Imam Nawawi yang kata benda tu tambah? Adakah dia lebih pandai daripada Imam Syafi'i? Imam Syafi'i tak tambah. Adakah dia lebih pandai daripada Imam Abu Daud, Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang tambahan itu tidak ada dalam hadis? Jadi yang comelnya macam mana? Sebab Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah sebagaimana aku semayang. Hak Nabi, apa yang Nabi baca, yang disebut di dalam hadis, yang tu yang kita baca. Wallahu a'lam. Tentang doa sujud tadi, sama ni kita boleh doa apa, contohnya doa daripada Quran. Kita ambil Rabbana atina macam mana tu Ustaz? Kita ambil doa tapi daripada Quran. Boleh? Tak masuk dalam ayat Quran tadi, kan? Di ketika bila? Sujud. Itu doa tak apa. Dia jangan dalam bentuk zikir. Yang kita sebut makruh tadi, yang kita sebut tadi qiraah, baca. Adapun secara kebetulan kita nak doa. Secara kebetulan doa tu ada dalam Quran, tak apalah. Itu dalam bab doa, bukan dalam bab tasbih. Maknanya ketika rokok, ketika sujud, tidak disunatkan kita baca mana-mana ayat Quran. Tetapi secara kebetulan doa itu ada dalam Quran. Dia tidak makruh, dibolehkan. Boleh? Boleh? Kalau yang ada dalam Quran tu, maknanya doa ni tak semestinya ada dalam Quran, kita kata. Tapi kalau secara kebetulan doa tu ada dalam Quran, boleh lah. Yang maksud kita kata. Yang maksud. Yang mana? Yang maksud. Dalam Quran tu maksur. Wallahu a'lam.